الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه بهذا اللفظ مسلم. Hadis yang ke-36, rangkuman dari berbagai kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesusahan di dunia, pasti Allah akan membebaskannya dari kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, pasti Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah sentiasa menolong hamba-hambanya. Allah sentiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu yang baik, pasti Allah memberinya kemudahan ke syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, yakni masjid, membaca dan mempelajari Al-Quran, niscaya mereka merasakan ketenteraman dan kasih sayang. Para malaikat berkerumun di sekeliling mereka dan Allah memuji mereka di hadapan semua makhluk yang berada di sisinya. Orang yang amal perbuatannya kurang sempurna tidak bisa disempurnakan oleh kemuliaan nasab. Hadis riwayat Muslim. Tamam, ini ia sambungan daripada hadis sebelum ini. Ini antara contoh-contoh lain, perkara-perkara ataupun berkaitan dengan hak seorang muslim ke atas muslim yang lain. Ya, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan seorang muslim daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah Ta'ala akan membalasnya dengan melepaskannya daripada kesusahan akhirat. Barang siapa yang memudahkan urusan bagi seorang yang payah, maka Allah Ta'ala akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dan Allah Ta'ala itu sentiasa dalam pertolongan hambanya selagi mana hamba itu menolong saudara yang lain. Ini ialah essence juga dan isi juga daripada hubungan yang dituntut sesama manusia ataupun sesama mukmin. Yakni seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu dituntut untuk sentiasa melepaskan kesusahan saudaranya dan dituntut untuk memudahkan saudaranya dan dituntut untuk sentiasa bersedia menolong saudara-saudaranya yang lain. Kerana dengan atutah Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan nikmatnya orang itu. Artinya dengan ia menolong orang di dunia semampunya, dan pertolongan ini banyaklah. Ya, ada pertolongan dari segi luangkan masa, ada pertolongan dari segi usaha, artinya jerih payah, maksudnya usaha badan fizikal, ada pertolongan dari segi harta, ada pertolongan dari segi ilmu, ada pertolongan dari segi macam-macam lah, macam-macam pertolongan yang berbentuk bervariasi bentuknya. Semua tu akan menjadi sebab kepada hamba tu ditolong nanti di akhirat, menunjukkan kepada bahawa Allah Ta'ala memerintahkan untuk sesama hamba ni saling tolong-menolong satu sama lain. Dan ini berdasarkan kepada prinsip tadi, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim atau ia saudara kepada muslimnya yang lain. Dan seorang saudara sentiasa akan bersedia untuk menolong saudara yang lain ketika kesusahan. Dan vice versa lah. Maksudnya seorang susah, yang lain tolong. Yang lain susah, yang lain tolong lagi. Macam tu. So, ini antara perkara asas lah dalam hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain. Yakni hak-hak seorang muslim yang perlu ditunaikan itu. Dan ini juga di antara makna la tadabaru yang dalam hadis tadi. Kan la tadabaru ni artinya jangan left behind mana-mana orang pun. So, mana-mana orang yang susah dan perlukan pertolongan, ia ditimpa penderitaan dan lain-lain, maka jangan tadi left behind. Malah daripada hak yang perlu tadi tunaikan untuknya ialah tani tolong semampunya yang kita ni mampu tolong, dan kita ni cuba inisiatif untuk menolong ia semampunya. Macam tu. Itu yang disebutkan di sini. Dan kalau tadi perhatikan semua kalau tadi kan menyimpulkanlah hubungan sesama muslim ataupun sesama mukmin ni, sesama hamba ni ialah kita ni berbuat baik arah sesama hamba. Basically itu. Kita ni indah menyusahkan orang, kita ni indah menimbulkan mudarat arah orang, kita ni memuliakan orang. Basically semua yang baik atau dalam hubungan tadi dengan sesama manusia dituntut oleh Allah Ta'ala.
menolong, amar ma'ruf nahi mungkar, menegur, membagi petunjuk ataupun mengajarkan sesuatu arahnya, membetulkan ia bila ia salah dan lain-lain. Itu semua termasuk daripada hubungan ataupun hak sesama muslim yang perlu dijaga. Ya, kadang-kadang orang pikir baik ini baik dari segi akhlak saja, which is lurus. Artinya baik dari segi sifat dan cara kita melayan, itu lurus. Tapi termasuk baik juga ialah perkara yang mungkin pada zahirnya dipandang as jahat. Macam tadi, nahi mungkar. Nahi mungkar atau zahirnya macam jahat pelang tu. Kita ni contohnya marahi orang, kita ni melarang orang dengan lisan, menstop ia daripada buat maksiat. Dia mungkin dari segi zahirnya dianggap as jahat ataupun orang, ia bukan macam baik lah. Artinya jarang orang akan memasukkan itu daripada prinsip berbaik sesama muslim. Tapi yang kita ni termasuk juga daripada berbaik sesama muslim. Contohnya guru yang memarahi muridnya kerana membuat perkara yang salah. Adakah itu indah baik? Baik yang kita ni. Itu sebahagian daripada tuntutannya untuk berbuat baik arah orang lain. Sebab seperti mana ia mau dan suka kalau ia ditunjukkan kepada jalan yang benar dengan apa cara sekalipun, maka ia mencintai perkara yang sama bagi orang lain juga, sesama saudaranya juga yang lain. Artinya untuk menunjukkannya jalan kebenaran dengan apa cara sekalipun. So di sini al-aunul abdi wallahu fi aunil abdi ma apa tu namanya? Ma kana al-abdu fi auni akhi. Aun, pertolongan itu mesti difahami dengan makna yang luas. Artinya pertolongan bukan sekadar menolong angkat barang dan lain-lain, which is termasuk daripada pertolongan dan disebutkan dalam satu hadis yang lain juga kan sebelum ini. Sedekah itu termasuk menolong orang angkat barang, bercakap yang baik, lurus. Tapi termasuk daripada pertolongan juga ialah yang tadi, nahi mungkar contohnya. Termasuk daripada pertolongan ialah membagi pelajaran, membagi ilmu. Termasuk daripada pertolongan juga ialah meluangkan masa untuk mendengar apa saja yang akan diluahkan orang itu, contohnya dan lain-lain. Itu semua termasuk daripada pertolongan juga. Dan kemudian diikuti selepas Nabi menyebutkan mengenai itu, disebutkan dengan satu hadis yang masyhur. Siapa yang membaca kitab-kitab ilmu biasanya akan terjumpa hadis ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui satu jalan yang dengannya ia mempelajari ilmu di jalan itu, maka Allah Ta'ala akan menyenangkan ataupun memudahkan jalannya menuju ke syurga. Yang kata ni cuma mana benda tu berlaku? Sebab macam jangan terjauh lah. Apa yang tadi baca dalam kitab ni, kan kita ni sedang menuntut ilmu masa ni, dan kita ni membaca ilmu masa ni, hadis 40. Sepanjang kita ni membaca hadis 40 ni, berapa banyak kunci dan berapa banyak perkara yang memudahkan tadi untuk masuk syurga, ataupun kita ni tahu benda-benda yang memudahkan tadi masuk syurga. Jangan terjauh hadis Muaz saja tadi. Soalan Muaz tu literal berhabis dan direct berhabisnya, apa amalan yang boleh memasukkan aku dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Dan tadi mempelajarinya, tadi tahu, oh rupanya aneh, rupanya itu, rupanya aneh. Hanya orang berilmu saja tahu, ataupun orang berilmu jalannya menuju ke syurga itu sanang. Sebab ia tahu perkara apa yang patut diprioritas, perkara apa yang indah, perkara apa yang boleh dijadikannya sebagai perkara-perkara yang menyampaikannya ke syurga, perkara mana yang patut dijauhinya, yang indah sepatutnya dibuatnya, yang menjauhkannya daripada syurga. Sebab itu siapa yang salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ia menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan jalannya ke syurga. Sebab ilmu agama ni iatah jalan ataupun dalamnya kita ni belajar jalan-jalan sanang dan tips and tricks untuk kita ni masuk syurga sanang. Cuma tu. Tanya akan dapati bahawa orang yang banyak belajar, ia akan lebih tahu banyak perkara yang memudahkan dia masuk syurga berbanding orang yang kurang belajar. Sebab tu ni hadis ni menunjukkan kepada itu pentingnya belajar itu. Sebab kita ni tahu daripada awal sudah bahawa tujuan kita ni utama di dunia ni diciptakan Allah Ta'ala ialah untuk memperoleh syurga. Itu kebimbangan dan ataupun itu sepatutnya kebimbangan dan tujuan utama kita ni yang kita ni fikirkan tiap hari. Maka untuk mencapai itu kita ni mesti tahu jalannya dulu. Macam mana jalan menuju ke syurga ni? Saat itu kita ni punya ni orang end goal lah, takwa, syurga Allah Ta'ala. Itu end goal tadi. Macam mana tadi kan belurih jalan ni ke sana dengan menuntut ilmu tu. Ni dengan ilmu-ilmu macam mana? Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu hadis dan lain-lain, ilmu tasawuf. Semua tu sebenarnya kalau digabungkan ia membina satu jalan yang direct untuk tadi ke syurga sebenarnya. Artinya semakin sophisticated ilmu tadi itu, semakin sophisticated juga jalan tadi itu. So itu sebenarnya maksud man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Makin sophisticated ilmu tadi, potential jalan tadi itu makin sanang. Contohnya lah, makin tinggi teknologi dan ilmu pengetahuan orang tu dalam membuat jalan, makin sophisticated tu jalannya tu kan. Artinya orang yang ada basic knowledge pasal jalan, mungkin jalannya tu jalan kampung, jalan tanah contohnya. Orang simpang siur, banyak lubang, kereta dapat lalu, payah. Tapi makin sophisticated ilmunya dalam teknologi dan membuat jalan, makin sophisticated juga jalannya. Artinya dapat yang buat flyover, highway, highwaynya besar contohnya, 5 lane dan lain-lain, dan dia dapat menyusun dan mendesain supaya cuma jalan itu in the jam dan lain-lain. Itu dengan ilmu. Tapi analogi itu sebenarnya hampir dengan ani. Siapa yang belajar ilmu agama dan makin tinggi ilmu agamanya, potensialnya untuk membuat jalannya ke syurga itu makin tinggi. Dari segi dia punya sophisticatednya, dari segi lancarnya dan dari segi kemudahannya. Sebab itu di sini ataupun ulama bila mana mencerahkan hadis ini melihat kepada itu. Kenapa Allah Taala mensalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sebab itu. Sebab cumana cara mudah ataupun cumana kita akan memudahkan jalan tani menuju ke syurga dengan ilmu sahaja. Dengan ilmu sahaja. Artinya banyak mun berilmu tapi tidak beramal, pedah-pedah saja. Pedah-pedah, tapi lebih kesian orang yang indah berilmu dan langsung indah beramal. Kenapa? Sebab orang yang berilmu tapi indah beramal, sekurang-kurangnya ia masih ada potensi. Artinya ia mengumpul contohnya ia mengumpul duit, ia mengumpul teknologi dan ia mengumpul segala macam benda lah. Tapi ia indah beramal, seolah-olah ia mengumpul tapi ia indah memakai. Berbanding orang yang langsung nada benda tu, langsung ada teknologi, langsung ada duit, langsung ada facility untuk apa-apa membuat apa-apa. Di antara dua ni, mana yang ada potensi untuk membuat jalan? Yang pertama lah, artinya mungkin tani boleh cela ia ataupun tagur ia, beta kau pakai bahan barang-barang yang kau acquire ni, rugi. Boleh, tidak ada masalah. Boleh kita salahkan ia, rugi kau ni. Kau banyak belajar tapi tidak mengamalkan. Boleh. Tapi untuk meletakkan ia di bawah orang yang sikit ilmu tapi banyak amal, indah cuma tu. Sebab potensi untuk orang yang sikit ilmu, walaupun ia akan berusaha sekuat hati melebihi usaha orang pertama, tapi mun alat yang ada arahnya tu sedikit, ia sentiasa akan ketinggalan daripada yang pertama. Demikian yang pertama tu start enjin, laju terus. Sebab tu jangan sesekali kita ni merendahkan nilai ilmu tu dengan menyatakan banyak ilmu pun dah ada pedah kalau indah beramal. Lurus, ia ada pedahnya kalau indah beramal, lurus tu kaedah tu. Tapi jangan cakap itu untuk merendahkan nilai ilmu tu. Tidak boleh. Artinya ilmu sentiasa berada di hadapan. Whether ia beramal atau tidak selepas itu. Tapi ia punya requirement awal is ilmu itu dulu. Sebab dengan ilmu ada potensi membuat. Sebab kita ni hanya akan buat upon ilmu, pengetahuan. Mun tadi ada benda tu, cara kita ni kan act. Artinya sekuat mana pun tadi berusaha untuk buat action, apa pasti action dan tindakan. Mun ada ilmu berada di bawahnya, dan ada impactnya langsung kepada diri kita ni dan orang lain. Terbalik dengan orang yang banyak ilmu, walaupun mungkin pada masa itu ia alum bergerak, tapi demi dia bergerak, kita ni akan dapat yakin dan pasti bahawa pergerakannya lebih impactful dan lebih laju daripada orang pertama tadi. Cuma tu. Sebab tu di sini dan dalam mana-mana nas Quran dan Sunnah meletakkan ilmu itu berada di tempat yang tinggi. Ya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan indahlah berkumpul sekumpulan orang dalam rumah Allah Taala, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajarinya di antara biasdurang, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Okey, di sini Nabi SAW mendescribe satu situasi ataupun satu kelompok orang. Orang itunya berkumpul berada di rumah Allah Taala, bahapa dorang yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya. Dan para ulama bila mana melihat kepada description ini, nya dorang description ini terhad kepada orang yang berkumpul di masjid sahaja. Tapi malah boleh dilaratkan kepada orang berkumpul di mana-mana tempat, institusi ilmu yang dorang buat dalamnya ialah apa? Belajar. Sebab yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya, boleh dilaratkan kepada mempelajari segala ilmu-ilmu yang diambil dan didigest daripada kitabullah juga. Antara ilmu hadis, antara ilmu fikih, antara ilmu akidah. Basically seluruh ilmu agama ni
di mana kena ekstrakkan dorang ni? Dari mana sumbernya? Dari Quran juga kan, dari kitabullah juga. Maka di mana sahaja majlis ataupun institusi, tempat yang di mana ada orang berkumpul dalamnya mempelajari ilmu agama, yang mana ilmu agama semuanya diambil daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk juga daripada apa yang dijanjikan arah durang, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan arah bis durang, wa ghasyathumur rahmah, diliputi dengan rahmat Allah taala, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat merendahkan dorang punya dorang mengerumuni dikerumuni para malaikat bis durang ni, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah taala menyebut bis durang ni arah satu kelompok arahnya, yakni para malaikat, para makhluk yang berada di langit. Artinya para makhluk yang lebih mulia lah daripada kita ni. So kita ni berdoa mudahan apa yang terlibat masa ni termasuk daripada hadis ni juga, yakni kita ni berkumpul di sini, kita ni mempelajari ilmu agama yang diambil daripada kitabullah, dan mudahan kita ni dikurniakan apa yang dijanjikan di sini. Dan di sini hadis ini menunjukkan kepada kepentingan belajar tu dan kemuliaan belajar tu dalam agama. Kan lagi sekalinya kita ni hadis 40-an ni hadis yang disusun oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan asas-asas agama. Artinya hadis yang dipilihnya di sini ialah hadis yang dirasakannya ataupun yang baginya dengan taufik Allah taala menjadi asas yang penting kepada orang itu dalam ia beragama. Kenapa ia menaruh hadis ini di sini coba tak? Selain daripada yang tadi. Kenapa ia include juga hadis wa man salaka tariqan sampai habis? Artinya untuk menunjukkan bahawa apapun yang kita akan cuba capai dalam agama kita ni, dari segala ketaatan dan ketaatan kepada Allah taala, takwa, masuk syurga, jauh daripada api neraka, zuhud, apa sajalah, menunaikan hak Allah taala, menunaikan hak hamba, semua yang tadi sebutkan sebelum ni, semua tu tidak akan dapat dicapai melainkan dengan tadi tahu dulu macam mana, dan tahu dulu apa, tahu dulu bagaimana. Artinya kita ni wajib kita ni menunaikan hak Allah taala dan hak Rasulnya. Okey, apa hak Allah taala? Macam mana kita ni tahu hak Allah taala tu apa? Belajar juga. Apa kewajipan tadi lagi? Menunaikan hak sesama kaum muslimin. Apa hak sesama kaum muslimin ni yang mesti tadi tunaikan ni? Macam mana tadi menunaikan? Atau diperolehi hanya dengan belajar ilmu-ilmu macam ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akidah. Cuma tu. Sebab tu ditaruhnya di sini hadis ni. Kerana kenapa? Dan kerana kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat bermula daripada belajar dulu. Hadis ini bukan hadis pasal ilmu, tapi hadis pasal belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang melalui satu jalan untuk mencari ilmu, artinya belajar. Belum lagi jadi alim, baru belajar. Kepentingan proses belajar itu dalam menunaikan hak yang diwajibkan dalam agama kita ni.